Jaga iguana? Seronok ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini saya nak cerita sikit tentang iguana. Sebab selalunya ramai yang tanya, seronok ke bela iguana ni? Senang ke susah ke jaga iguana ni sebenarnya? Jadi nak menjawab persoalan tu sebenarnya dia tak ada jawapan yang betul-betul tepat, sebab saya percaya semuanya bergantung kepada kemampuan atau masa yang dimiliki oleh seseorang itu untuk, tak kiralah dia nak simpan iguana ke atau jenis haiwan yang lain pun, dia tetap perlukan benda ni, masa dan juga kemampuan dia dari segi komitmen, wang untuk dia belanjakan keperluan haiwan-haiwan dan sebagainya lah. Okey, kita terus kepada persoalan utama kita. Seronok ke jaga iguana ni? Kalau saya, seronok lah, sebab itulah saya simpan. Tapi kalau untuk korang yang masih lagi tak tahu sama ada iguana tu betul-betul sesuai untuk korang, atau korang terfikir untuk menyimpan iguana, mungkin ini sedikit perkongsian lah yang boleh korang ambil sebelum korang betul-betul membawa iguana balik ke rumah korang untuk dijadikan sebagai haiwan peliharaan. Sebelum tu kita kena kenal dululah iguana tu binatang apa. Okey, dalam bekas ni ada 3 ekor anak iguana yang saya breed sendiri. Bukan saya lah yang keluarkan telur. Maksudnya ada 2 ekor iguana jantan dan betina yang saya simpan. Kemudian mereka menghasilkan telur dan keluarlah anak iguana ini. Ada 3 ekor. Jangan tanya mana telur-telur yang lain, sebab yang saya simpan sekarang cuma ada 3 sahaja. Saya akan ambil salah seekor anak iguana dalam bekas ni. Bapa iguana dengan anak iguana ada di luar. Saya malas nak ambil, jadi saya ambil anak iguana yang paling dekat dengan saya ni lah. Okey, kita boleh tengok. Inilah anak iguana. Orang kita dia selalu tersilap iguana dengan mengkarung yang selalu diorang jumpa dekat pokok atau atas tanah. Bentuk dia memang lebih kurang macam ni, tapi yang korang jumpa dekat kampung-kampung atas pokok atau tanah tu, sebenarnya itu bukan iguana, tapi itu sejenis mengkarung yang berwarna hijau. Jadi untuk membezakan spesies iguana dengan spesies mengkarung kampung yang kita selalu nampak tu, selalunya kita boleh kenal melalui kepalanya lah. Jadi kepala iguana dia bentuk macam bulat sikit lah, macam ni. Dan mata dia pun bulat, tak macam mata mengkarung yang kita selalu nampak atas jalan tu. Dia macam tajam sikit lah, ada macam corak tajam sikit. Okey, iguana ni dia merupakan spesies reptilia berdarah sejuk, dan dia walaupun muka dia garang ganas macam ni, dia hanya makan tumbuh-tumbuhan sahaja, iaitu sayur ataupun buah-buahan. Dia tak makan daging. Jadi serangga pun kita tak boleh nak bagi dia makan, sebab dia merupakan haiwan herbivore, spesies yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Okay, bela iguana ni nampak macam seronok, tapi korang tahu tak, saya ada kawan dia bela iguana.
dalam masa sebulan je dia dah jual balik. Sebab boleh pula dia tiba-tiba rasa takut dengan iguana dia sendiri. Okay, benda yang paling penting untuk difikirkan sebelum kita bela iguana. Okay, tengok. Iguana yang masih kecil ni lebih kurang sebesar saiz jari saya je. Tapi kalau korang nak tahu, bila dia sudah dewasa nanti, saiz ni boleh mencapai 6 hingga 7 kaki besar dan panjangnya. Jadi kalau kita nak simpan iguana ni, kita kena fikir daripada saiz dia kecil, dia akan menjadi saiz yang besar. Korang ada ke tempat untuk sediakan bagi iguana korang tu duduk nanti? Itu benda yang paling penting untuk kita fikirkan lah. Sebab dia tak selamanya bersaiz kecil macam ni, tapi dia akan membesar. Dan semestinya saiz yang besar juga memerlukan tempat tinggal yang besar juga untuk iguana tu. Ini pun dalam saiz yang macam ini, untuk iguana sebesar ini duduk di dalamnya. Bayangkan kalau iguana ni sudah besar nanti, dia tak akan muat untuk duduk dalam ni. Dia akan perlukan ruang yang lebih besar, lebih tinggi. Terutamanya iguana, dia mempunyai dia gemar memanjat. Jadi tempat tinggal dia juga perlulah kita sediakan dalam bentuk yang tinggi supaya dia boleh memanjat. Jadi sebab itu saya sediakan kayu dalam bekas ni supaya iguana-iguana ni boleh memanjat di dalamnya. Tak adalah dia duduk di atas tanah sahaja. Okey, itu satu. Kemudian kita tengok iguana yang kecil ni, mulut dia yang kecil ni, kalau korang nak tahu, dia boleh mengeluarkan gigi yang sangat tajam. Ya, betul. Bila dia sudah besar, gigi dia boleh mencederakan kita. Bila dia gigit jari kita, tentu akan cedera dan berdarah. Termasuk juga dalam kuku dia ni. Okey. Kuku dia ni, sekarang kita tengok memanglah masih kecil lagi, comel aja kuku dia. Dia letak jari di atas kulit kita pun tak rasa apa-apa. Tapi bila sudah besar, kuku dia tu boleh menjadi setajam pisau. Bila dia mencakar kita, habislah. Bercala, cedera, keluar darah. Sebab itu, iguana tak ramai yang mensyorkannya untuk dimain oleh budak-budak, melainkan di bawah pemerhatian orang dewasa yang sudah berpengalaman. Termasuk juga dengan ekor dia ni. Ekor iguana boleh menjadi salah satu senjata untuk dia mempertahankan diri dia. Andai kata ada ancaman yang cuba mendekati iguana, ni boleh melibas. Dia boleh melibas. Sakit ni kalau dia libas ni. Sekarang dia kecil lagi, tapi kalau dia sudah besar, macam kena rotan. Okey, dan macam yang korang nampak, iguana ni walaupun dia kecil, tapi dia lincah dan dia sedang menanti peluang untuk melarikan diri. Tapi yang bagusnya iguana ni, semakin dia dewasa, dia semakin pasif dan tak banyak bergerak. Waktu muda ni, yelah, mungkin dia masih lagi aktif, masih lagi bertenaga, jadi dia pun banyaklah bergerak. Tapi bila dia semakin besar, semakin dewasa, selalunya iguana dia lebih pasif dan tak bergerak lah. Okey, itu antara fizikal yang terdapat pada iguana lah.
Letak dulu. Okey, kita tengok ruang dalam sangkar iguana ni. Macam biasa, kita sediakan kayu untuk dia memanjat. Adalah bekas minuman, bekas makanan. Air ni, dia memang susahlah kita nak nampak dia minum. Rasa macam tak pernah pun nampak binatang ni minum. Tapi kita sediakan juga, sebab kita tak tahu, mungkin waktu yang kita tak sedar itulah dia akan datang minum. Dan bekas makanan. Okey, ini lampu ni untuk apa? Untuk cantik-cantik? Bukan. Benda ni merupakan satu benda yang perlu korang fikirkan sekiranya korang menyimpan iguana ni secara indoor. Sebab iguana ni dia jenis reptilia yang berdarah sejuk, jadi dia tak boleh menghasilkan haba badan dia sendiri. Oleh sebab itu, dia perlukan lampu UVB ni yang berperanan macam cahaya matahari lah, untuk melancarkan dia punya aliran darah dalam badan dia. Pada masa yang sama, cahaya ini membantu iguana dalam proses penghadaman dan mengelakkannya daripada penyakit yang tak diingini. Sebab kalau kita menyimpan iguana tanpa memikirkan tentang lampu ini, kemungkinan besar risiko untuk iguana lumpuh amatlah tinggi. Ya, betul. Jangan main-main. Tanpa lampu ini sahaja, kita sudah dikira menzalimi iguana ini. Tapi kalau korang fikir untuk menyimpan iguana secara outdoor, sangkar iguana simpan di luar, cahaya matahari yang direct kena kepada iguana ni mungkin tak menjadi masalah. Tapi bila korang simpan iguana dalam rumah secara indoor, lampu ni lah yang perlu korang fikirkan, lampu UVB. Saya tak ingat berapa harga mentol ni, tapi mungkin dalam puluh-puluh lah juga. Termasuk dengan dia punya bekas, bolehlah dalam RM80 atau lebih dari RM100. Okey, itu satulah tentang lampu. Kemudian makanan. Ni salah satu makanan yang iguana ni boleh makan. Sawi. Benda lain, kangkung, lobak, tomato, lagi tembikai, mangga, labu dan sebagainya lah. Nak sebut semua tak larat dah pula. Dan membeli makanan semestinya memerlukan kos yang amat besar juga, sebab kita kena sediakan makanannya secara variety, pelbagai. Jangan bagi dia benda yang sama setiap hari, sebab iguana ni pun dia tahu boring juga. Untuk membeli makanan iguana ni, saya habis dalam sehari tu lebih kurang RM5 atau RM6 sehari. Kadang-kadang boleh capai RM7 sehari. Sehari ya, bukannya seminggu, sehari. RM5 hingga RM7 untuk makanan iguana sahaja. Jadi kalau korang ada duit yang banyak, korang berkemampuan untuk menyediakan makanan iguana dengan menanggung kos makanannya pada setiap hari, maka korang memang sesuai dan layak untuk membela iguana. Tapi kalau korang fikir kos itu sedikit membebankan korang, mungkin korang kena fikir banyak kali lah sebelum mengambil keputusan untuk menyimpan iguana. Oh, kalau korang nampak iguana yang ni, kulit dia macam menggelupas sikit. Sebenarnya dia tengah bersalin kulit. Jadi kita biarkan sajalah, sebab itu memang proses yang biasa bagi reptilia, iaitu bersalin kulit. Okey, untuk 3 ekor iguana
dengan saiz yang besar macam ini. Dia boleh berkeliaran di sini dan memanjat batang kayu ini. Bila dia sudah besar, dia perlukan ruang yang lebih besar juga. Sebelum tu, bila waktu untuk kita pasang lampu ini? Kalau tanya saya, pasang pada waktu pagi sehingga dalam pukul 11 pagi macam itulah waktu yang sesuai untuk kita pasang lampu iguana ni. Dan makanan iguana ni tadi, kita kena sediakan hidangannya bersesuaian dengan saiz badan iguana tu. Jadi kalau iguana yang saiz kecil macam tu perlu makan hidangan yang sebanyak itu, bayangkanlah kalau iguana tu sudah besar, perutnya sudah gemuk, berapa banyak makanan yang perlu dia makan untuk kenyang. Jadi semua itu kita kena fikirkan sebelum membeli iguana. Adakah iguana sesuai untuk budak-budak? Saya jawab, tak sesuai atau kurang sesuai. Sebab macam yang saya cakapkan tadi, iguana kuku yang tajam, gigi yang tajam, ekor yang melibas. Semua ini boleh mendatangkan kecederaan kepada iguana. Sebab iguana ni sifat dia agresif. Dia tak macam kucing yang boleh jinak di belai-belai, boleh dimanjakan dengan cepat. Sebab iguana ni dia bergantung kepada diri dia jugalah. Seekor iguana mungkin boleh jinak dengan tuannya dalam masa 3 tahun. Ada yang cepat 2 tahun. Mungkin yang pro, yang sudah lama biasa dengan iguana, dalam masa beberapa bulan saja iguana tu boleh jinak dengan dia. Tapi ada juga yang bela iguana 5, 6 tahun, tak juga iguana tu jinak-jinak juga dengan tuan dia. Jadi bila haiwan yang bersifat agresif ni, saya fikir tak sesuai lah kalau kita nak berikan kepada budak-budak main macam itu sahaja, melainkan dengan pengawasan daripada orang dewasa yang berpengalaman. Sebab kita tak nak bila budak-budak main iguana ni dia kadang-kadang boleh datang juga perangai dia nak menyerang manusia ni. Bukan serang macam anjing serang manusia tu lah. Maksudnya bila orang cuba menyentuh dia atau mengangkat dia, dia boleh meronta. Dan rontaannya tu, dia menggunakan kuku dia, badan dia yang sangat kuat. Cakaran daripada iguana tu memang boleh mencederakan kulit kita sehingga mendatangkan luka yang agak parah. Dan pernah ada kes hingga boleh dibawa ke hospital. Ini bukan untuk menakut-nakutkan, tetapi untuk memberi macam peringatan lah, sebagai langkah berjaga-jaga untuk kita fikirkan sebelum menyimpan iguana atau memberikan iguana main untuk anak-anak dan budak kecil. Berapa harga iguana? Sebenarnya dia bergantung juga kepada siapa yang menjualnya. Dan kedai lainlah harganya. Tapi harga standard penjualan iguana biasanya di antara 150 hingga 300 ringgit bagi anak iguana yang baru lahir, sama ada iguana hijau ataupun iguana merah. Dan semestinya harganya juga akan bertambah mahal apabila iguana ni menginjak dewasa. Mungkin juga iguana tu boleh mencapai RM1,000 ataupun RM3,000 seekor sahaja. Dan perkara yang mengujakan saya sepanjang membeli iguana ni, bila iguana saya bertelur lah, lebih kurang dalam 30 biji, 25 ke 30 macam tu. Jadi itu merupakan pengalaman pertama saya, iguana boleh bertelur. Siapa tak teruja kan? Iguana bertelur, bukan senang benda tu nak jadi. Jadi bila iguana tu bertelur, kita fikirkan cara macam mana nak bagi telur tu menetas. Kita buat sendiri incubator kita beli dia punya vermiculite, sejenis macam bahan untuk kita tanam telur dalam bahan tu. Jadi memang satu pengalaman yang agak luar biasa, sebab akhirnya daripada telur tu lahirlah anak-anak iguana ni. Jadi itu merupakan satu
perkara yang amat menakjubkan bagi saya kerana dapat menyaksikan sendiri macam mana anak iguana tu telur tu dia keluar dari telur. Kan macam subhanallah lah kan. Memang hebatlah benda tu. Kita tengok dengan mata kita sendiri, telur tu menetas. Kalau tengok dalam video saya yang sebelum ini, saya ada menceritakan tentang lesen iguana. Dan memelihara iguana memang perlukan satu permit khas yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan. Jadi kita kena fikirkanlah sama ada kita nak bela iguana tu dengan cara yang sah ataupun cara yang haram. Sebab ada orang yang menjual iguana di online terutamanya, dia jual iguana tapi tak sertakan sekali dengan resit jualan, tak sertakan sekali dengan pemberian resit jualan, resit menyimpan. Jadi itu akan menyukarkan dan menyusahkan pemilik baharu iguana tersebut. Bagi kita yang teringin nak menyimpan iguana ni, kita kena fikir jugalah, adakah mudah untuk kita mendapatkan lesen iguana tu? Mungkin lokasi rumah kita begitu jauh dengan Jabatan Perkhidmatan, agak susah kita nak pergi ke sana memohon. Jadi benda tu boleh menjadi satu faktor jugalah, sama ada orang tu sanggup untuk ke Jabatan Perkhidmatan kalau rumah dia terlalu jauh ataupun tidak untuk menyimpan iguana ni. Cumanya bila kita dah breed iguana ni, kita kena fikirkan juga benda lain, iaitu iguana perlukan satu chip penandaan, yang satu chip tu lebih kurang berharga RM25. Kalau seekor iguana kita perlukan satu chip yang berharga RM25. Bayangkanlah kalau iguana tu menetas sebanyak 50 ekor. 50 kali 25 berapa? Kena fikir juga tu. Kalau kita bela iguana dan kita nak breed iguana secara suka-suka, lainlah kalau kita breed iguana untuk dijual, adalah juga hasil keuntungannya kan. Okey, jadi itu saja yang saya boleh kongsikan dalam video kali ini. Terima kasih kerana sentiasa menyokong channel ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.